Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jadi kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan kita menzahirkan kesyukuran tu Allah akan tambah lagi kenikmatan kita dan Allah akan bantu kita untuk dalam usaha kita ya mempelajari ayat-ayat Quran, kalimah-kalimah Al-Quran untuk kita hayatinya di dalam kehidupan kita ya. Saya mutekan dulu mikrofon ya tuan-tuan supaya tidak ada bunyi-bunyi yang boleh mengganggu perkongsian kita ya pagi ini. Alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat mengikuti kelas ini setiap pagi daripada Isnin hingga Jumaat sebagai tambahan ya kepada kelas-kelas yang tuan-tuan lalui. Ada yang mengikuti kelas peringkat pengenalan, ada yang mengikuti peringkat intensif, dan ada yang mengikuti peringkat intermediate ya. Semua ini akan membantu untuk kita memantapkan lagi kefahaman kita ya. Jadi insya-Allah kalau kita istiqamah dalam usaha kita ni, kita akan dapati pembacaan kita Al-Quran di masa akan datang akan lebih baik lagi ya. Okey, saya terus kongsikan skrin seperti biasa dan akan berkongsikan kalimah yang kita sambung pembelajaran hari ini, iaitu di ayat yang ke-14. Kalimah yang kita terperkongsikan sekarang ialah allazina di sini, dan kita telah pun membuat perbahasan ataupun perbincangan semalam dengan melihat beberapa maklumat daripada digital Al-Quran tafsir dan perkata, dan juga digital Al-Quran korpus Quran.com ya, yang membantu kita, dan kita buat rumusan daripada penerangan itu yang menerangkan allazina ni dia adalah isim mausul, iaitu kata nama hubung kait yang bahasa Inggerisnya dipanggil relative noun, dan ta'yinnya kepada allazina ialah ma'rifah. Ma'rifah bukan tidak semestinya dia ada alif lam ta'rifah ya. So yang kita lihat di sini sebenarnya bukannya alif lam ta'rifah, tapi memang penulisan kalimah allazina dia mulakan dengan hamzah wasal dengan lam yang bertasydid ya, yang bertasydid. Kemudian i'rabnya jantinanya ialah muzakkar, bilangan dia majmu', lepas tu yang mansub ya. Mansub sebab dia adalah maf'ulun bih, iaitu objek kepada kalimah sebelumnya laku. Jadi laku ni apabila perbuatan tu berlaku, dia membabitkan objek ya. Objeknya sebenarnya allazina ya. Dan allazina ni selain pada ciri-ciri yang ma'rifah tadi, dia juga adalah kalimah yang kita panggilkan mabni, dan dia juga jamid. Wa tu ialah
Jadi wajamid maknanya dan juga kalimah yang jamid, iaitu kalimah yang tidak dibangunkan ataupun yang tidak dibentukkan daripada 3 huruf akar, ya. So maknanya di dalam sini tidak ada huruf akar dia. Okey. So itulah pengenalan kita kepada al-lazina, dan dia tidak ada pembentukan kalimah kerana tidak ada kata huruf akar dan juga tidak ada kata dasar, ya, dan juga acuan. So dia tidak melibatkan apa-apa pembentukan kalimah kerana nak menulisnya itulah cara dia, ya. Kita terus menulis hamzah wasal dengan lam bertasydid, zal beribawah dengan ya mad dan nun fathah yang membawa erti orang-orang yang, ya, orang-orang yang. Okey. So bila ada yang itulah yang menghubung kaitkan dia dengan sesuatu yang lain selepasnya, ya. Jadi kita akan lihat apakah konteks dia di dalam susunan kalimah-kalimah ataupun struktur ayat ni. Dia sebagai isim mausul. Bila ada isim mausul, dia ada silah dia, ya. Silah dia ialah yang dihubung kaitkan itulah, yang dimaksudkan, yang dia nak kaitkan tu ialah amanu di sini, ya. Jadi amanu ni adalah silah, kita panggilkan silah. Silah ya sad lam ta mabghah silatun. Ejaan jawi dia sad baris bawah, lam baris atas, ta marbutah dhammatain, silatun, ya. So bila diwaqafkan kita panggil dia silah. Silah itulah hubung kait dia dengan al-lazina ni, yang mengaitkan dia dengan apa? Waw alif ziyadah di dalam kalimah sebelumnya, ya. So orang-orang yang tu sebenarnya dia nak menunjukkan waw alif ziyadah ni tadi siapa orangnya, ya. Jadi mereka yang dia nak menghubung kaitkan mereka yang bertemu ni dengan siapa, ya. Mereka yang dalam laku ni, mereka ni laku ialah bertemu. Jadi mereka yang bertemu tu bertemu dengan siapa? Mereka bertemu dengan allazina amanu, ya. Jadi amanu itulah dipanggilkan perkara yang dihubung kaitkan oleh isim mausul ni, ya. Okey. So kita terus pergi kepada amanu. Amanu kalau kita buat perkongsian sini hanya ulang kaji saja, ya, sebab kita dah buat banyak kali. Amanu kalau kita buka Al-Quran tu ya, sebelum ni kita berjumpa amanu di mana? Kita jumpa dalam perbahasan dulu di sini, ya. Amana ni adalah mufrad kepada amanu. 2 kali kita berkongsikan. Sini pun ada amanah, kalimah yang sama. So saya kalau kotakkan, ambil warna merah, ya. Ini adalah kalimah yang sama, cuma bezanya ialah amanah ni dalam bentuk yang mufrad, dan amanu ni adalah dalam bentuk yang fa'ilnya yang jamak, ya. Kalau kita nak lebih detail lagi, amanah ni sebenarnya dia punya fa'il dia mana? Selepasnya, ya, iaitu an-nasu. Kama amanah ni fa'il dia lah as-sufaha'u, itu fa'il dia. Sedangkan dalam amanu ni fa'il dia adalah fa'il yang muttasil. Dia di dalam kalimah itu sendiri, iaitu ya waw alif ziyadah sebagai fa'il dia. Itulah bezanya, ya. Okey, so maknanya pembentukan amanu ni kita akan melalui proses pembentukan amanah di sini, ya. Lepas tu ditambahkan alif ziyadah tu untuk menjamakkan
ataupun menentukan fa'il dia ya di dalam kata kerja amanu ni ya. Di sini fa'il dia berasingan an-nasu, di sini fa'ilnya berasingan as-sufaha'u ya. Okey, so kita terus buat pembentukan ya kalimah amanu, sebab kita pun sudah pun mengenalnya. Kita boleh buat penerangan sebelum tu ya, kita cuba buat penerangan dia dan kita buat pembentukan terus ya. Jadi kita pergi ke leksi logos. Untuk membantu kita ni, kita akan perlu menggunakan leksi logos. Okay, kita ambil digital Al-Quran and then leksi logos keyboard. Dan kita typekan kalimah amanu tadi untuk perkongsian kita hari ini. Bermula dengan hamzah khata' yang tidak berkaki kerana dia sudah mengambil bentuk mad badal. Mim baris atas, nun baris dhammah, waw, mad dan alif ziyadah. Ya, amanu. Okey, kalau kita nak secara ringkas, okey, kita ke pembentukan tu kita buatkan arrow terbalik ya. Iaitu dia adalah komponen dia. Ini sekarang kita melihatkan komponen, kita sudah buat pun sebelum ni ya. Komponen dia ialah amana, bukannya amanu ya. Komponen dia adalah amana yang ditambah kepada waw alif ziyadah ya. So bila dia bergabung, nun yang asalnya baris atas akan bertukar kepada baris dhammah kerana dia mengikuti waw mad ya, waw mad. Okey, kita beri penerangan dia. Penerangan ra alif nga kita kena pinjam dekat jawi. Ya, ambil jawi di sini. Kalau kita sudah biasa, dia tidaklah sangat mencabar ya, sebab kita copy dia dan paste dia kat sini. Jadi penerangan kalimah kaf lam mim ha amanu. Kita sudah mengenal komponen tadi, sepatutnya kita sudah boleh memberi penerangan kepada kalimah amanu tu, ialah dia adalah fi'lun madhi. Mim, alif, dhad, ya, fi'lun madhi, ma'lum. Mim, ain, lam, waw, mim, maklum. Okey, ada mad badal ni bermakna apa? Ya, kalau kita nak tunjukkan kat sini, asal dia tu ialah ya, mana ni, supaya kita jelas kenapa kita tahu dia tu wazan keempat dalam penerangan ni, kerana sebenarnya mana ni tuan-tuan dan puan-puan, asal dia ialah hamzah qata' baris atas yang diikuti dengan hamzah qata' yang sama yang sukun. Itulah asalnya mana ni adalah mana, kemudian ditukarkan kepada mad badal menjadi mana, tambah waw ziyadah tu jadilah dia manu. Jadi mana ni mengambil acuan af'ala ya. Af'ala bermakna itu acuan wazan fi'il madhi maklum, wazan keempat. Wazan keempat. Okey, itu penerangan dia. Fi'il madhi maklum wazan keempat, dan nak untuk menerangkan kedudukan dia adalah bil fathati ya, bil fathati. Mana tanda bil fathati? Non baris atas ni. Non baris atas itulah tanda bil fathati dia. Fa ta sukun kita tandakan, baris tak payah tanda. Ha baris bawah dan ta mabutah baris bawah ya, tak payah tanda sebab dia bukannya kalimah Al-Quran tapi kalimah
bahasa Arab saja kita tak tanda sebagaimana kita menulis maklum, madhi, fa'ilun ni kita tidak tandakan baris ya. Kalau kalimah Al-Quran kita bariskan. So fa'il madhi maklum wazan keempat bil fathati. Lepas tu waw alif ziyadah tu apa dia? So yang ini adalah amanah ni ya. Komponen yang pertama amanah ni. Itulah fi'il madhi maklum wazan 4 bil fathati. Kemudian waw dan alif ziyadah tu ialah fa'il dia. So kita sambung dengan wa fa'iluhu. Iluhu. Ya. Dan fa'ilnya. Itu maksudnya wa fa'iluhu. So wa fa'iluhu tu siapa? Dia adalah kumpulan orang ketiga ghaibun, dan kumpulan ketiga ni ada lelaki dan perempuan. So dalam konteks ni dia adalah lelaki, kita panggil dia muzakkar. Kemudian dia ada bilangan dia. Ada yang bilangan mufrad, ada musanna dan ada jamak ya ataupun majmuk. Okey. Dia adalah yang majmuk yang bererti jamak. Kemudian ada fa'il dia. Fa'il setiap ada i'rab dia. Setiap fa'il mesti ada i'rab dia. Ya, jadi i'rab dia kita tahu semua fa'il kepada kata kerja ialah marfu'. Ya, so kita kata dalam bahasa Melayu dia sebab kita ni buat ayat Melayu ke fi'il madhi maklum, ini ayat ayat Arab ya. So kita terus letakkan Arab dia ya marfu' min ra fa waw ain. Ya, bermakna status kepada waw alif ziyadah komponen fa'il itu adalah marfu'. Okey, itu penerangan kalimah ya. Dan kita boleh buat terus pembentukan kalimah. Ya, kalau kita nak Doktor nak tanya doktor. ya, Maksud dia fa'il tu marfu' tu makna kalau domik, kalau ganti nama orang kedua ke orang ketiga pun dia mesti marfu'. Macam tu. betul. Bila dia fa'il saja dia mesti marfu'. Okey. Sama ada orang pertama ganti fa'il dia ataupun orang kedua pun dia mesti marfu' juga. Okey doktor, terima kasih. Okey ya. So kita terus pada Boleh tak kita pembentukan. masukkan fa'il tu mutasil kan? Okey, dia nak tambah lagi ya. Dia attach tu ya. So kita boleh tambah lagi, dia adalah dalam keadaan muttasil. Mim ta dengan bertasydid, shad lam ya. Kalau kita bariskan dia menjadi muttasilun. Ya, kalau kita baris muttasilun ya. Tanpa baris kita menyebut dalam bentuk waqaf muttasil ya. Muttasil marfu'. Okey, pembentukan kalimah kita buat laju sikit sebab kita dah banyak, patutnya sudah pun mengenal dia ya. Jadi kita mulakan dengan 3 huruf akar sekali lagi, iaitu alif, mim, nun. 3 huruf akar. Okey, teruskan kepada kata dasar. Kata dasar, apa yang berlaku, kita gabungkan 3 huruf akar, tetapi huruf alif adalah huruf illah. Huruf illah dia akan bertukar, alif dia yang pertama, huruf akar yang pertama dia akan bertukar kepada hamzah qata'. Ya, bila kita membariskan hamzah qata' tu kan bariskan atas, mim tu kita bariskan bawah,
nun barisan atas. Ya. Dia mengambil acuan fa'ila, iaitu acuan wazan 1B. Ya. Dengan ain tu, huruf kedua tu mengambil baris bawah. Jadi Aminah sudah ada. Mana dia? Ya, kalau tak nak kolom pun tak apa, kita buang kolom, gunakan bracket. Aminah bermaknanya percaya. Ya, percaya. Arab tak ada ca, so kita gunakan Melayu lah. Pa, ro, ca, alif, ya, percaya. Tempelkan kat situ, close bracket, dan kita teruskan kepada kata terbitan untuk membentuk mana ni. Dia perlu menggunakan acuan, ya, iaitu acuan fi'il madhi maklum wazan keempat, iaitu af'ala. Hamzah qata', fa yang sukun, ain baris atas, lam baris atas. Itu acuan dia, ya. Bila hamzah Aminah ni masuk ke dalam acuan tu, ya, ketiga huruf dalam ni kita masukkan dalam acuan tu, ya, dia akan menggantikan fa ain lam ni, ya. Hamzah qata' itu adalah tambahan dalam acuan tu. Jadi tiga huruf ni kita gantikan kepada fa ain lam tu, dia akan menjadi apa? Jadilah dia mana yang kita buat ke atas tu tadi. Inilah kata terbitan dia, ya, mana. Tapi Arab dia bila ada hamzah qata' macam ni, dia tak biarkan dalam tulisan yang begini, ya. Dia akan ubahkan dia, sebab pembacaannya orang Arab lebih suka baca secara mad badal, ya. So apa dia buat? Yang dua ni ditukarkan kepada mad badal, hamzah qata' baris atas dan alif. Itulah terjadinya mana di sini tadi. Daripada mana dia tukarkan kepada mana tu, kemudian dia tambahkan dengan waw alis ziyadah. Copy. Okey, yang ni masih mufrad. Okey, kalau bila kata kata terbitan, kita kena bagi makna dah, ya. Bagikan makna. Sebagaimana kita bagi makna kepada kata dasar, kita juga bagi makna kepada amanah tu, iaitu daripada percaya ni. Sekarang okey, bila dia mengambil wazan ke-8 daripada percaya, dia dah mengambil bentuk beriman, ya, tetapi fa'il dia masih lagi singular. Jadi kita masukkan fa'il dia dulu, iaitu dia, ya, telah beriman, sebab dia dalam bentuk fi'il madhi itu beriman. Ba, ra, alif, ya, mim, alif, nun. Kaki depan. Tadi tengok-tengok tak ada parking tu. Ya, nampaknya kena mute-kan juga, ya. Okey, so kata terbitan mana bermakna dia telah beriman, tetapi dia dalam ayat tu bukannya dia, tetapi mereka, bermakna dia mengambil bentuk yang majmuk. Jadi amanah ni kita kena jamakkan dia, ya, iaitu dengan menambah dia waw alif ziyadah, ya. So bila kita tambah waw alif ziyadah, apa berlaku? Bila bergabung dia menjadi amanu, ya. Itu dia, ya. Sini saya biarkan dulu baris atas supaya tuan-tuan dah boleh lihat, ya. Sebenarnya asalnya ialah nun baris atas, ya, tetapi apabila dia bertemu dengan waw, dia perlu ditukarkan kepada nun tu. Kita tak boleh mengambil baris atas lagi, ya. Dia kena tukarkan kepada
baris dhammah. Di situlah berlakunya baris dhammah tu ya. Kalau kita tak buat pembentukan, mungkin kita tak faham ya. Kita tengok sini amanu, kita nampak dia baris dhammah. Nah, tapi sebenarnya dia adalah baris atas ya. Sebab tu kita katakan dia bil fathati, bukannya bil dhammati ya. Dia bil fathati. Amanu selesai ya, samalah dengan dalam ayat ya, kalimah, pembentukan kalimah. Jadi kemudian kalau itu kita bolehlah berikan terjemahan dia, iaitu makna kepada kalimah tu. Pembentukan ni kita tukarkan kepada terjemahan ya. Taro jim ini okey, terjemahan kalimah amanu ya. Kalau kita nak terus masukkan makna dia ke lepas amanu pun boleh, ataupun kita buat satu heading baru. Sebab ini kita buat heading penerangan, ini heading pembentukan, dan pembentukan ni tertinggal waw ya, ada waw situ. Kalau tidak bunyi dia pembentakan pula ya, pembentukan kalimah. Terjemahan kalimah ya, kita ambil yang ni ya, sebab dia asalnya daripada kata terbitan. Dia dibangunkan daripada kata terbitan tu, dia telah beriman. Kemudian kita tukarkan dia ni, kerana fa'il dia sekarang ni tidak lagi dia tetapi mereka ya, mereka. Mim, ra, ya dan kaf. Mereka ya, mereka. So biasanya dalam ayat bila dia lelaki, mereka tu yang sifat dia muzakkar ataupun ciri yang muzakkar tu, mereka tu adalah campuran ya, campuran lelaki dan perempuan, bukan sahaja lelaki ya. So mana dalam keadaan satu kumpulan, kalau dia lelaki dan perempuan, kita juga gunakan gender yang muzakkar ya. Melainkan memang semua perempuan ya. Kalau semua perempuan, kita tidak gunakan waw al-ziyadah lah, sebab ini adalah untuk lelaki dan perempuan ya. Kalau perempuan semua, kita akan gunakan apa? Gunakan nun baris atas ya, nun baris atas, dan huruf yang sebelumnya perlulah disukunkan ya. Kita ambil ini untuk maklumat saja ya, supaya kita biasa dengan kalimah-kalimah Al-Quran ya. Saya bawa ke bawah ni untuk menunjukkan kepada ataupun sinilah, supaya dia tak ya. Kalau perempuan, kita buat? Kita ambil yang ini tadi, kata terbitan tu ya. Lepas tu kita tambah nun baris atas. Itu kalau semua perempuan. Kalau semua lelaki ataupun lelaki campur perempuan, kita tambah waw al-ziyadah sebagai fa'il dia. Kalau semua perempuan, kita tambah nun baris atas ya, itu imbuhan dia. Dengan syarat apa? Huruf terakhir kepada kata kerja tu kita sukunkan dia. Di sini kita tambah waw al-ziyadah. Syarat dia huruf sebelum waw tu mesti didommahkan. Jadi kat sini akan jadi apa? Akan jadi kopi ya, kita gabungkan dia jadi apa tu? Amanana ya. Amanana. So kita perlu sukunkan huruf yang sebelum tu. Ini untuk perempuan ya, semua perempuan. So kita sukunkan nun. So berlakulah pertemuan dua nun. Satu nun yang
sukun dan satu nun yang berbaris, ya. So dia melibatkan hukum idgham, ya, mutamasilain. So dia perlu ditasydidkan, ya, dimasukkan ke dalam nun yang kedua yang berbaris tu. So yang dia akan menjadi, kita gugurkan yang pertama dan nun yang kedua tu ditasydidkan. Jadilah amanna. Ini bermakna kalau kita nak beri dia punya terjemahan tu, dia masih lagi mereka, tapi mereka perempuan. Ya, so sini kita bracketkan dia, kita letakkan fa. Fa tu maknanya untuk perempuan. Ya, mereka perempuan, ya. Kalau sini kita nak letak tu, kita kalau lelaki kita letakkan lam lah. Dalam jawi dia, ya. Mereka lelaki telah beriman. Kalau mereka perempuan telah beriman, so kita gunakan nun baris atas ni, dan huruf yang sebelum nun tu, fa'il tu hendaklah disukunkan. Jadilah dia, ya, amanna, ya, mereka perempuan semua telah beriman, ya. So ini apa? Perkongsian kita kepada kalimah yang seterusnya, yang juga tadi berfungsi sebagai syilah kepada isim mausul allazina tu, ya. Dan besok hari Sabtu kita cuti, kita nak sambung hari Isnin lah, ya. So Isnin kita akan mulakan perkongsian kita kepada qalu, ya, kalimah qalu, di mana qalu ni sebenarnya adalah permulaan jawab syarat, ya. Permulaan komponen jawab syarat, iaitu bermula qalu tu amanna wa iza khalau ila syayatinihim, ya, qalu syayatin, itulah jawab, ya, jawab syarat dia, ya. Dan jawab syarat ni ada dua pula jawab syarat ni, ya. Jawab syarat pertama qalu in amanna wa iza khalau ila syayatinihim. Kemudian yang kedua ni jawab syarat juga, jawab syarat tsani dipanggil, kan, jawab syarat yang kedua. Itu pun jawab syarat juga daripada wa iza laqul ladzina amanu tu. Jawab syarat kan qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, ya, yang kita akan sambung minggu depan lah, hari Isnin, ya. Doktor, saya nak tanya boleh? Boleh. Okey. Amanah mufrad yang ke atas ayat 13 tu, Ya. dua-dua tu mufrad kan, amanana, sufaha dengan asufaha tu. Yang kat bawah ni amanu ni dia jadi majmuk. Ya. Betul kan? Jadi maknanya maf'ul bagi amanah ke anas tu dengan asufaha tu dia adalah mufrad lah. Maf'ul? Ataupun Mana ada maf'ul? bukan maf'ul, apa panggil? Fa'il. Tidak. Okey, ya. Yang Fa'il ni, bagi amanah. okey, Amanah yang fa'il. ni bila kita nak menerangkan dia, kita tak sebut fa'il dia di sini, ya. Dia tak ada Okey. fa'il. Sebab fa'il dia ada di belakang. Jadi kita yang amanah ni bukannya dia tidak ada fa'il, dia hanya komponen kata kerja saja. Sebab dia adalah sebahagian daripada amanan nasu. Yang ni lah fi'il madhi dia, keseluruhan ni. Jadi kita hanya bila kita menerangkan apabila ada fa'il yang berasingan, kita tidak menyatakan fa'il di dalam sini, ya. Jadi tak ada kes mufrad ataupun fa'il dia. So kita kata yang ni ialah fi'il madhi saja. Fi'il madhi maklum wazan keempat. Dan fa'ilnya yang ni. Dan fa'ilnya ialah an-nasu. So an-nasu itulah fa'ilnya. So bermakna fa'il kalau kita nak menerangkan gender dia dan juga bilangannya bukan di sini. Ya, di sini an-nasu tu. Ya, dan an-nasu ni adalah satu kumpulan, ya. Biasanya satu kumpulan manusia ni
dia akan mengambil bilangan yang mufrad, ya, tapi sebenarnya dia ramai. Ya. So tengok konteks apa kita nak guna, ya. Kalau nak gunakan dia dalam konteks fa'il kepada amanah, dia adalah mufrad. Kalau kita nak menceritakan annas tu, dia majmuk, dia Majmuk. ramai, ya. Manusia tu adalah satu kumpulan yang ramai, bukannya seorang. Oh, dah beza lah ya amanu dengan amanah yang ni ya. Berbeza. Sebab apa? Yang ni fa'il dia berasingan. Yang ni fa'il dia sekali. So bila qalu, kita menerangkan fa'il dia bersama, sekali lah. Wa li ziyadah tu. Faham. Yang kedua saya nak tanya, kadang-kadang amanu fi'il madhi, kadang kalau aminu tu dia jadi majhul kan? Macam mana kita Yang nak ni, aminu ni nak fa'il amar. jadi macam mana kita nak bezakan aminu, ialah baris dia, mim baris bawah dengan mim baris Kita atas. kena familiar dengan template tu. Itu sajalah Sebab dia caranya. menggunakan acuan af'il, ya. Ini af'il, ain baris bawah. Yang ni af'ala, ain baris atas. Okey. Ain baris atas bermakna mim baris atas. Yang ni ain baris bawah bermakna mim baris bawah. Baris bawah. Okey. Ya, sebab tu template tu penting, ya, untuk kita Ya, mahir dia, tengok, kena hari-hari kena tengok, ya. Supaya biasa. Jadi kita bila Tak tengok dia mahir. kalimah, kita tahu acuan. Hari ni saya tak buka lagi template tadi. Saya ingatkan hari ni tak ada guna, ya. Tapi tuan-tuan tahu, ya. Tengok apa tu? Fi'il amar wazan 4. Okey. Ya. Fi'il amar wazan keempat. Kalau saya nak bantukan dengan apa? Dengan leksilogos pun boleh sekejap, ya. Clearkan dulu drawing ni. Dengan leksilogos. Leksilogos ni, okey, yang ni kita simpan dulu, ya. Print screen, simpan dia. Dan kita boleh clearkan. Kalau mana tu tadi kita dah tunjukkan apa acuan dia? Af'ala. Fa, ain baris atas, lam baris atas. Kalau af'ala, dia jadilah mana. Hamzah yang kedua disukunkan, kemudian mim baris atas, nun baris atas, sebab dia mengambil acuan af'ala. So daripada mana tu kita badalkan, gantikan dia menjadi mak badal mana. Okey. Tetapi aminu, okey, kita teruskanlah supaya nampak, ya. So dari ini mufrad dia dengan fa'il dia wa li ziyadah, dia akan menjadi amanu lah. Tambah wa li ziyadah dia. Okey, amanu. Tetapi untuk aminu, acuan dia ialah ain tu baris bawah. Sebab dia fi'il amar. Ain baris bawah, ya. Nampak dia, sebab acuan dia hampir sama. Yang beza dia huruf ain saja. Ya, so kalau kita gunakan yang ni, kita nak illustrate kat sini sampai sini. Okey, ain tu baris bawah. So tukar sini ain mim tu baris bawah saja. So sini akan jadi mim baris bawah lah. Ya, so bila mim baris bawah, dia jadi mim baris bawah. Itu dah. Yang ni sebenarnya adalah fi'il amar, ya, wazan keempat. Yang ni adalah fi'il madhi maklum, wazan keempat. Okey, terima kasih doktor.
Ya, Saya sama. nak tanya lagi, boleh Doktor? Saya nak tanya sikit lagi. Boleh? Macam Wa'iza, atas pertama Wa'iza tu dengan Wa'iza yang kedua, ayat ke-12 dengan 13 tu, dia waw istinaf kan? Waw. Kemudian Wa'iza yang ketiga tu, Wa'iza laku tu, dia waw atof. Macam mana kita nak beza yang Yang istinaf? ketiga yang mana? Yang ni Wa'iza laku ladhi. Yang ketiga Ini kan? yang pertama. Yang permulaan ayat daripada ayat mula-mula sekali wa idza laqul yang wa idza amanu. Yang ni ke? Yang ni wa iza laqul ladzi, ada ini iza yang pertama, ini iza yang kedua. Wa iza qila lahum tak? Dia ada banyak ayat wa iza tu. Wa iza qila lahum Dia wa nak iza maksud dia nak, sekarang soalan dia apa? Iza ke wa? Wow daripada permulaan ayat daripada ayat 13 dengan ayat 14 dengan ayat yang atas sekali tu ayat 11 ke saya rasa. Okey. Dia banyak iza sini ya. Jadi wow ayat 11 dengan ayat 13 ni wow istinaf. Kemudian wow ayat 14 ni wawul ataf. Macam mana kita nak bezakan kenapa yang ayat 12 ni ayat istinaf dan kemudian seterusnya ayat 13 dan wow istinaf bagi Okey ya. permulaan ayat. 13 bermakna ni lah ya. Kalau Wa ayat idza 13 tu. ya ini. Okey. Lepas tu Ke- kalau yang ni ialah ayat 11. Ayat 11. Okey. So Okey. yang ni wa iza qila ini satu cerita lah ya. Okey. Satu cerita, dan cerita tu pun ditutupkan dengan di sini. Okey. So cerita ni tentang apa? Tentang merosakkan. Ni merosakkan. Allah nak mencerita tentang orang ni apabila dia beritahu jangan membuat kerosakan, jadi dia jawab. Okey, lepas tu Allah nak menceritakan, nak sambung cerita ya, nak sambung cerita. Jadi nak cerita tentang apa pula? Berimanlah kamu. So bermakna yang ni adalah sambungan cerita lah. Sambungan cerita tentang kerosakan tadi disambungkan cerita satu lagi. Ya. So yang ni waw dipanggilkan waw istinafiah. Ya, macam mana pun istinafiah dengan ataf ni dia perbezaan dia sangat halus ya. Kalau depend pada konteks cara kita nak menceritakan membahaskan ayat itu ya. Kalau kita nak gunakan wa atifah pun boleh. Apakah atifah dia? Dalam konteks yang ni syartun, yang ni pun syartun. Boleh juga. Ya. Tengok konteks apa yang kita nak bahaskan. Sebab ini satu syartun, syarat. Yang ni pun Allah membahaskan sambungan cerita tu dalam bentuk syartun juga. Jadi kalau syartun ke syartun, dia waw atifah, dia selaraskan dalam konteks ayat syarat, di mana apabila mereka tu diberi tahu sesuatu, perangai mereka ni menjawab yang tak betul. Itu atifah. Okey. Dia tidak ada salah dan betul ya. Dia art. Bahasa ni is an art, bukan dia science. Dia tak macam sains 2 + 2 mesti 4 kan ya. Tak. Bahasa ni dia an art ya. Art ni bergantung pada macam mana kita nak membuat penerangan tu. Ya. So dia boleh jadi atifah kalau kita mengambil konteks ini satu cerita mengenai perangai mereka apabila diberitahu, dia akan jawab dengan sesuatu yang tak betul. Yang kedua ni tambahan dia lah. Ini satu lagi kes di mana apabila mereka suruh beriman, mereka pun menjawab dengan satu jawapan yang tak masuk akal. Ya, dia sepatutnya kalau suruh berimanlah dia, tapi tak. Dia balas balik dengan kata, orang yang beriman tu orang yang bodoh. Dia kata, macam mana kami nak beriman? Kan? Kemudian yang ini waw ni pun kalau dalam konteks syartun, dia waw atifah juga. Ya. Tetapi kalau kita nak mencerita dalam bentuk orang munafik ni,
banyak hal, ya, lepas satu, maknanya dia bersambung-sambung cerita dia. Ini cerita mengenai dia orang ni membuat kerosakan. Yang ni cerita dia ialah mengenai mereka tu orang bodoh. Ya. Lepas tu yang 14 cerita dia Allah nak kata tu mereka itulah orang yang mustahziun ni, ya. Mustahziun tu apa dia? Orang yang berolok-olok, ya. Berolok-olok, sebenarnya mereka lah yang menjadi orang yang berolok-olok tu. Dia kata orang Islam tu yang mustahziun. Ya. Mereka kata bila mereka bersama dengan orang tu, sebenarnya apa yang dia cakap dengan orang beriman tu kita bukan cakap betul, kita olok-olok je, dia kata. Itu perangai dia lah. Itu dari sambungan cerita, ya. Macam kata kalau kita bercerita seseorang tu hari ni dia pergi ke Kuala Lumpur, ya. Besoknya dia pergi belajar pula. Lepas tu lusa dia belajar, dia pergi buat lain lah, dia main golf. Itu maknanya cerita dia lah, satu cerita, one cerita after another, itu dalam bentuk istinafiah lah. Jadi maknanya wa'iza dari permulaan ayat yang ke-13 tu boleh juga dipanggil atof lah, tak semestinya istinaf. Boleh. Okey, faham. Tengok konteks perbahasan kita lah. Okey, sebab saya tengok dalam korpus waw yang ke-13 tu dia waw istinaf. Itu kenapa yang pertama tu pun istinaf, yang kedua istinaf, tiba-tiba yang ketiga ni jadi atof. Tu yang Ya. sangat Betul. Korpus tu dia bukan sains, ya, dia art, ya. Dia bergantung pada pemahaman dia lah. Apa yang dia nak sampaikan pada masa tu, dia menggunakan istilah untuk kefahaman dia yang dia nak sampaikan masa tu, ya. Sebab tu bila kita menggunakan rujukan ni, kita kena faham konteks dia, ya. Jangan kita ikut saja. Okey, faham. Terima kasih, Okey. Doktor. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Ustaz. Okey. Ustaz, yang tadi Ada. tu nak tanya, yang tadi tu mausul, lepas tu diikuti dengan silah tu. Silah ni dia boleh jadi satu kalimah ataupun dia boleh jadi satu ayat. Betul ke? Betul. Okey. Itu saja. In fact, kalau kita tengok betul-betul, Minu tu pun satu ayat tu, ya. Ayat. Satu ayat yang lengkap. Walaupun dia satu kalimah. Mereka telah beriman adalah satu ayat yang lengkap. Daripada satu kalimah. So, bermakna dia juga boleh menjadi beberapa rangkaian kalimah yang menjadi jumlah. Itu dipanggilkan jumlah lah. Bila banyak kalimah menjadi satu ayat yang panjang tu dipanggilkan jumlah lah. So, silah boleh jadi sebagai contoh dalam dalam ayat ketiga Al-Baqarah tu, kan, lil muttaqin, ayat kedua, ayat ketiga bermula allazina yu'minu nabil ghaibi. Ya. Jadi yu'minu nabil ghaibi itu adalah silah lah kepada allazi tadi. Itu dalam bentuk rangkaian kalimah lah, yang bukan satu kalimah sajalah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.